Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Okey, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan tema 1 iaitu amalan gaya sihat. Okey. Cikgu ada soalan untuk murid-murid hari ini. Adakah murid-murid faham berkenaan maksud sihat? Okey. Jadi, adakah murid-murid betul-betul faham maksud sihat itu? Okey, cikgu boleh kelaskan sihat ini kepada dua pembahagian. Yang pertama ialah sihat dari segi fizikal kita, kuat, sihat, tak demam dan sebagainya. Okey, yang kedua pula berkaitan dengan sihat dari segi mental. Okey, mental di sini maksudnya sistem kognitif murid-murid ataupun lebih kepada mental ataupun fikiran kita sama ada sihat. Kalau ada orang yang cakap sakit mental, itu maksudnya sakit berkaitan dengan masalah pemikiran, emosi dan sebagainya. Okey. Jadi sihat maksudnya terbahagi kepada dua, iaitu fizikal dan mental. Okey, jom kita sambung untuk PDPR hari ini. Tema 1 amalan gaya sihat, unit 1 sihat membawa kebahagiaan. Okey. Ini merupakan contoh buku teks iaitu pada muka surat 1. Okey, gaya hidup sihat ini kita boleh kaitkan dengan satu perumpamaan ataupun peribahasa. Seumpama telur sesarang dierami induknya. Okey, maksudnya di sini sebenarnya kalau dilihat dari segi maksud sebenarnya ialah perihal anak-anak yang sama-sama berjaya kerana diberi layanan dan pemeliharaan yang saksama. Okey, kalau dilihat daripada buku teks maksudnya ialah rapi dan bergaya bermula daripada jiwa yang bersih. Maksudnya kalau nak bersih, nak cantik, nak rupa paras yang cantik, kacak, anggun, rapi, bergaya, perlulah dari jiwa sendiri. Jiwa maksudnya hati. Hati itu perlulah bersih. Okey. Jadi apa yang kita boleh lihat di sini maksudnya ialah perlulah cantik, rupa paras, tampan, semua tu ialah dari hati yang bersih. Itu maksudnya amalan gaya hidup sihat. Okey, kepentingan. Apakah kepentingan amalan gaya hidup sihat dan kebersihan itu sendiri? Okey, yang pertama, kepentingannya menjaga kesihatan dan kebersihan. Kepentingannya ialah meningkatkan produktiviti hidup. Meningkatkan produktiviti kehidupan ini maksudnya kamu mampu untuk melakukan aktiviti dengan sihat, dengan penuh semangat, dengan kekuatan yang optimum dan sebagainya. Okey, yang kedua, menghindari penyakit dan masalah kesihatan. Okey, ini kita boleh kaitkan dengan masalah yang kita hadapi sekarang. Contohnya pandemik COVID-19. Jadi cara untuk kamu hindarkan ialah perlulah jaga kesihatan, perlulah jaga kebersihan. Okay, yang ketiga, mendisiplinkan diri. Kepentingannya ialah untuk mendisiplinkan diri. Contohnya bangun pagi. Kalau kamu bangun dari contohnya katil, adakah kamu lipat selimut, mandi dan sebagainya, basuh baju. Itu ialah cara mendisiplinkan diri. Yang keempat, menonjolkan imej dan perwatakan yang menarik. Contohnya kamu sebagai pelajar SMK Luar Bandar Miri haruslah menonjolkan imej dan perwatakan yang menarik sebagai pelajar SMK Luar Bandar Miri. Itu contohnya. Kelima, memupuk perpaduan. Perpaduan bila kita menjaga kesihatan, kebersihan, nescaya kita mampu memupuk ataupun menjaga perpaduan sesama rakan-rakan, guru, ibu bapa dan sebagainya. Dan akhir sekali, mewujudkan persekitaran yang indah dan tenang. Di sini kita boleh lihat bila kelas kita cantik, bila kelas kita bersih, insya-Allah kita punya mood kita untuk belajar, semangat kita untuk belajar makin meningkat, insya-Allah. Okey, tajuk PDPR kita minggu ini ialah Minggu Kebersihan dan Keceriaan. Okey, jadi soalan cikgu ialah
Bayangkan Anda berada dalam situasi di bawah ini. Okey. Contohnya kita berada dalam minggu kebersihan dan keceriaan. Okey. Kelab Kebersihan dan Keceriaan Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Citra akan menganjurkan bengkel penampilan diri. Anggaplah kamu tu ahli kelab kebersihan dan keceriaan sekolah kamu sendiri. Jadi sekolah kamu tu tadi ingin menganjurkan bengkel penampilan diri. Jadi bayangkan anda di dalam situasi ini. Okey. Jadi ini contoh pengumuman. Okey, ini contoh pengumuman. Cuma cikgu nak kamu nanti ubah, iaitu ubah tahun, letak tahun tu 2021, harinya hari Khamis pun boleh, jangan terpulang, tapi lebih sesuai hari Khamis. Dan bawah tu sekali ada 2 petak kosong lagi untuk 2021. Okey, jadi tugasan murid-murid hari ini ialah yang pertama, baca pengumuman yang diberikan dengan sebutan, atau yang penting sebutan dan intonasi yang betul. Okey, sebutan dan intonasi yang betul. Yang kedua, murid diminta untuk menggunakan medium ataupun aplikasi WhatsApp. Menerusi WhatsApp tadi, murid diminta untuk merakam suara menggunakan butang rakaman audio WhatsApp. Dan terakhir sekali, murid menghantar hasil audio atau rakaman suara ke dalam grup WhatsApp kita. Boleh? Okey. Ini merupakan contoh pengumuman. Cikgu nak kamu gunakan intonasi pengumuman. Okey, boleh? Jadi cikgu akan baca sepintas lalu menggunakan intonasi yang betul. Jadi cikgu harap murid-murid boleh ikut nanti. Okey. Bersempena dengan Minggu Kebersihan dan Keceriaan, semua murid-murid dipelawa untuk menyertai bengkel penampilan diri yang akan dianjurkan oleh Kelab Kebersihan dan Keceriaan Sekolah. Bengkel akan dikendali oleh penceramah yang terkenal. Butir-butir yang berkaitan dengan bengkel ini adalah seperti yang berikut. Tarikhnya ialah pada 21 Januari 2021. Tempat ialah di Dewan Citra Utama. Hari ialah hari Khamis, itu pada 9 pagi hingga 12 tengah hari. Dan yuran dikenakan ialah sebanyak RM5 ataupun RM5 sahaja. Penyertaan dibuka kepada 100 orang murid sahaja. Minuman pagi dan makanan tengah hari akan disediakan. Murid diwajibkan memakai pakaian rasmi sekolah semasa menghadiri bengkel ini. Cabutan bertuah juga akan diadakan. Murid yang bertuah akan membawa pulang hadiah produk kesihatan dan penjagaan diri. Ayo, rebutlah peluang ini. Sila berikan nama kepada Muslihah binti Omar dari Tingkatan 1 Meranti. Penyertaan hendaklah dibuat sebelum atau pada 16 Januari 2021. Terima kasih. Daripada Urus Setia Minggu Kebersihan dan Keceriaan. Okey, selesai. Jadi itu contoh sebutan dan intonasi yang betul. Jadi cikgu nak kamu baca dan kemudian rakam suara anda. Seterusnya hantar rakaman audio anda tadi ke grup WhatsApp kita. Boleh? Okey, ini ialah kalimah kata-kata hikmat yang cikgu petik daripada Al-Quran. Bacalah dengan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Itu dari surah Al-Alaq ayat 3 hingga 4. Okey. Yang kedua iaitu kata-kata hikmat yang cikgu petik daripada Confucius. Bagaimana sibuk sekalipun, anda mesti mencari masa untuk membaca. Jika tidak, anda akan kalah dengan jalan kejahilan yang anda pilih sendiri. Okey. Jadi, dua kata-kata hikmat ini tadi cikgu nak kamu fikir balik. Kalau dalam Islam, membaca itu perkara yang utama. Kalau yang tak pandai membaca, kita boleh belajar membaca. Confucius pun sama.
menyatakan membaca itu ialah amalan yang baik. Kalau tak membaca, malas membaca, itulah dinamakan sebagai jahil. Okey. Terima kasih.